الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berusaha ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, seterusnya rakan-rakan para pensyarah dan staf Kolej Matrikulasi Melaka. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi hari yang mulia, bulan yang mulia yang penuh dengan keberkatan ini, bulan Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak, sekali lagi pihak jawatankuasa membudayakan Al-Quran dan Hadis mengadakan program untuk pada pagi ini. Jadi sebenarnya saya ada bercakap dengan Ustaz Syamuddin. Saya ni dah lama tak berjumpa secara formal dengan rakan-rakan ni. Tu saya minta hadir tu. Jumpa yang di luar memang selalu jumpa, selalu biasa. Yang formal begini masuk DK. Jadi rupanya dah tukar ke DK5 daripada DK1. Tak tahulah sama ada sebab tu bilangan dah menyusut ataupun mungkinlah ada masalah lain nak guna laluan pada pelajar. Jadi pada hari ini mungkin saya menyampaikan tazkirah ringkas berkaitan dengan Ramadan sajalah. Bukannya nak meneruskan sambungan bacaan tu. Dan mungkin ada juga yang beberapa orang yang tidak mengenali diri saya di sini. Ada yang dah kawan-kawan lama masih mengenali saya. Sebenarnya orang yang tak mengenali saya itu mungkinlah dia kurang perasan, tapi ada yang perasan. Saya ada je kat sini sebenarnya, walaupun tak bekerja sini. Ada selalu di sini. Rumah pun dekat sini dan selalu masuk dalam matrik. Okey, itu sedikit pengenalan lah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini sudah masuk hari yang kedua. Hari yang kedua pada bulan Ramadan pada tahun ini. Kita sudah pun selesai semalam sehari, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari semalam puasa yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari kita lakukan dengan tertib, dengan mengikut peraturan rukun dan syaratnya, sama ada dari segi peraturan zahir mengikut hukum fiqh ataupun peraturan batin mengikut tasawuf, dan juga dari segi ruh puasa itu sendiri. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran pada hari semalam. Dan kita akan meneruskan hari-hari berikutnya di bulan ini
Cuma dalam masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat-fadilat di bulan Ramadan ni, mungkin ustaz lain pun ada menerangkan dan tuan-tuan pun baca sendiri dalam laman mana-mana, website mana-mana, yang kadang-kala jangan terkeliru dan jangan terpengaruh dengan hadis-hadis palsu. Hadis palsu yang tidak tahu dia punya sanad dan asal usul rawi-rawi dia dari mana. Contoh dia hadis yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan tarawih, solat tarawih pada tiap-tiap malam, kan? Bahkan hadis-hadis tersebut orang buat poster besar-besar tampal pula kat Masjid Surau, nak menandakan setiap malam tu ada dia punya fadilat dia. Hadis tarawih malam pertama, apa dia malam kedua, malam ketiga. Tak cukup dengan itu, kadang-kadang Bilal imam sebut lagi, baca lagi tu ke depan tu sebelum tarawih. Malam ni tarawih kita malam yang kedua, fadilat je ni. Bila dikaji, dilihat status hadis itu adalah hadis palsu. Kalau hadis tu hadis yang lemah, bolehlah juga, kan, kita beramal untuk fadail amal, untuk menggalakkan. Tapi kalau hadis itu hadis yang memang tak tahu sumber jalan dia, memang hadis palsu, ulama hadis kata palsu, memang tak boleh diterima lah, kan. Sama juga dengan mengatakan hadis tidur pada bulan Ramadan itu adalah ibadah. Ada mengatakan hadis itu terlalu lemah, ataupun bahkan ada mengatakan hadis itu adalah palsu. Sebenarnya tidur bulan Ramadan ni kadang-kadang dia boleh jadi mudarat, dan kadang-kadang memanglah kita perlu tidur. Ada masa kita kena tidur juga untuk kesihatan, kan. Ada kalanya tak bolehlah terlalu berlebih dengan tidur. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, jadi bila memperkatakan dengan Ramadan ni, saya juga bawalah sedikit tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat itu adalah yang biasa pernah kita dengar ulang-ulang pada setiap kali Ramadan yang berkaitan dengan dalil difardukan Ramadan. Okey, saya baca ayat ni, saya ulang balik yang kita pernah budaya Al-Quran dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu ataupun sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya menggantikan dengan hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi yang berat menjalankan puasa membayar fidyah, iaitu memberi makanan kepada seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah bahawa dalil difardukan ibadah puasa. Ibadah puasa bila difardukan? Pada tahun yang kedua hijrah, selepas baginda berhijrah daripada kota suci Makkah ke Madinah. Jadi maknanya tahun yang pertama dan sebelum berhijrah, Rasulullah tidak difardukan berpuasa lagi. Adakah baginda tidak berpuasa pada masa itu? Jawapannya, baginda sudah pun berpuasa, tapi tidak berpuasa sebulan Ramadan penuh macam dilakukan tahun yang kedua itu. Dan Rasulullah dalam hidup dia sempat berpuasa sebanyak 9 kali. Dalam 9 kali itu pula, 8 kali baginda berpuasa selama 29 hari setiap bulan. Hanya 1 kali saja dia berpuasa sebanyak 30 hari. Kita kalau orang negara kita ni duk asyik tak nampak je anak bulan, banyak 30 hari. Tahun ni dijangka puasa 30 hari. Anak bulan Ramadan nampak baru ni dijangka falak kata nampak. Lepas tu kita puasa hari semalam. Tengok hari anak bulan hari Rabu. Bukan mencukupkan Syaban 30 hari. Kalau tengok anak bulan hari Rabu tu, ke macam mana? Saya lupa dah Syaban berapa baru ni? 29 ke Syaban? Iyalah. Maknanya anak bulan nampak lah tu. Yang tak nampak nanti dijangka lah. Tapi saya cakap ni jangan menjalani, kan marah ada penyimpan mahu besar raja-raja pula. Ya. Dijangka dalam kalender. Macam tahun lepas lah kan. Tak prepare lagi apa benda, lemah tak buat lagi, tak balik kampung lagi. Dah raya dah. Kan? Dijangka tahun ini 30 hari. Kan? Banyak juga 30 hari kita puasa kan. Ini sejarah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Okey. Jadi berdasarkan kepada dalil ini bahawa difardukan puasa kepada kamu, bukan saja kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada umat-umat yang terdahulu daripada dia. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahawa sejak zaman Nabi Nuh lagi dah mula puasa. Tak payah pakai ni. Sejak zaman Nabi Nuh lagi dah diikuti oleh Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Isa umat dia semua dah puasa dah.
ada yang berpuasa 10 hari, 3 hari. Dan Rasulullah pun sahabat dia ada juga katanya puasa 3 hari sebab ikut ajaran yang terdahulu. Ada yang Rasulullah puasa hari Ashura 10 hari itu, hari yang ke-10. Tak tetap. Maka kita diwajibkan puasa bulan Ramadan. Kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu, hari tertentu maknanya sepanjang bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah dengan hari yang lain. Jadi kita ni Islam bukanlah agama yang menekan, agama yang terlalu ketat, agama yang tidak langsung bagi peluang, bagi kemudahan, rukhsah, kan? Puasa ni benda yang di luar kebiasaan hari-hari, di luar rutin hari-hari. Pagi-pagi sarapan, kemudian pukul 10 break lagi, minum teh lagi, makan lagi tengah hari, minum petang, kemudian dinner lagi, kemudian malam makan lagi. Berapa kali kena makan? Ni orang pergi mesyuarat mesti getah ni, kan? Nada getah makan lagi banyak mana, ya, makin paper kan, pergi ke hotel, ya, orang pergi kursus tu. Jadi di luar kebiasaan. Oleh kerana itu puasa ni memang tak ada ke orang puasa memang sejak seharian tu dia kenyang je saja, terbiasa, tak rasa apa, tak rasa letih pun, bertenaga je. Mungkin sehari dua mungkinlah, dah lama-lama tu makin dah, apa kata, dah tak ada tenaga, dah lemah-lemah kan. Itu normal, itu biasalah bagi orang puasa, kan? Itu tujuan kita diberikan ibadah puasa ni, kan? Tetapi kalau betul-betul memang tak mampu, tak mampu, nak dikata sakit, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, memang dah tak boleh puasa. Bukannya kalau sekiranya asal Ramadan je gastrik, Ramadan je lapar, tak tahan gastrik, tak boleh puasa. Bila lah masa agaknya nak puasa tu? Tapi kalau betul-betul memang tak apa, betul memang ayat Al-Quran dah sebut, boleh berbuka dengan syarat ganti pada hari-hari yang lain. Bahkan dalam ibadah Ramadan ni banyak kita perincikan. Kalau Allah, kalau kita lihat peraturan dia, orang yang dibenarkan berbuka puasa ni, sebagai contoh lah katakan, orang yang mengandung, dia sihat boleh nak puasa, tapi dia bimbang anak kandungan dia sebenarnya boleh je, tak ada masalah, dia tenaga, kan? Tapi dalam masa sama dia bimbang anak kandungan dia, sebab dia tak makan minum nanti mungkin kesan dia. Ni ada juga ni, sehari seorang dua ni yang pregnant, ada tak ni? Kan? Ni kena tanya hukum hakam dia macam mana. Orang yang nak pula yang kurang mahir lagi tentang mengandung di bulan Ramadan ni macam mana dari segi peraturannya, kan? Begitu juga dengan orang yang menyusukan anak, kan? Begitu juga. Mungkin dia menyusukan anak tu, dia bimbang anak dia nanti kalau puasa macam mana, sama ada dia bimbang kesihatan dia sendiri. Jadi semuanya ada kaedah-kaedah tertentulah. Saya tidaklah saya nak menerangkan satu persatu di sini, tapi bolehlah tanya ustaz-ustazah. Ada yang hanya qada saja, ada yang hanya bayar fidyah saja, ada yang memang kena dua-dua sekali, qada dan fidyah. Ini tahu tu kena tanya ustazah untuk detail dia, bagi yang belum mahir lah. Jadi barang siapa di antara kamu yang sakit atau musafir. Jadi musafir ni pun begitu juga, Allah bagi kemudahan
kepada orang yang bermusafir yang lebih daripada 2 marhalah untuk tidak berpuasa dan digantikan dengan hari-hari yang lain. Kalau zaman Rasulullah tu, walaupun belum lagi musafir, nak berjalan, nak bertolak, ada riwayat mengatakan mereka awal-awal lagi dah sarapan dahulu, makan dahulu kerana nak musafir, kan? Belum lagi dalam perjalanan. Okey. Jadi dibenarkan untuk mengganti dengan hari-hari yang lain. Tapi bagi siapa yang mampu berpuasa lebih baik. Orang sakit pun gitu juga. Ada yang sakit, mungkin sakit dia tidaklah seberat mana, dia rasa dia mampu nak berpuasa, dia tahan sampai terbenam matahari, maka itulah adalah amat-amat digalakkan untuk meneruskan puasa walaupun sakitnya dia boleh rasa sendiri tidaklah seberat mana yang dia sakit tu. Tukarlah ni dah lama dia ni. Siapa jaga bahagian dewan ni? Okey, tuan-tuan sekalian, saya teruskan lagi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan, peristiwa yang penting sekali adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sejarah penurunan Al-Quran, mula sekali sejarah penurunan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Cuma tarikh 17 Ramadan itu ada khilaf ulama. Ada juga yang mengatakan tidak semestinya 17 Ramadan, ada tarikh lain. Tapi yang betul, yang pastinya memang jelas menurut Al-Quran ini, ianya mula-mula diturunkan adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran. Mula-mula Al-Quran turun daripada Baitul Izzah Luh Mahfuz ke langit dunia sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian saya tak nak panjang-panjangkan tentang tafsir tu. Saya pergi kepada persoalan berkaitan dengan rahsia-rahsia Ramadan lah, tuan-tuan sekalian ya. Kenapa puasa ni dia diwajibkan kepada umat Islam pada bulan Ramadan? Bulan Ramadan pula bulan hijrah, kan? Dia tak pilih bulan lain. Dan bulan Ramadan pula kalau kita nak bandingkan dengan bulan Masihi, bertukar ataupun tak sama, agak cepat. Tahun ni bulan 3, tahun harapan mungkin bulan 2 kot, ataupun dia awal sikit, awal-awal bulan 3 ke. Jadi rahsia dia di situ, kita boleh rasa sendiri. Orang yang berpuasa boleh rasa sendiri tentang suasana mengikut iklim, kan? Kalau kebetulan bulan 3 tahun ini, nasiblah kita di Malaysia memang cuaca dia agak panas, kan? Tapi nanti sampai giliran bulan 12 nanti, kita sejuk balik. Dah sejuk, kan? Dulu saya ingat lagi masa saya zaman sekolah dulu, kan? Orang yang pernah duduk di sekolah, puasa bulan 12, bulan 11, musim hujan pula. Lepas itu pula tak sekolah. Sedapnya puasa masa tu. Dia menidur je dalam musim hujan, kan? Itu kelebihan dia. Kita rasa pula bulan 12. Tuan-tuan pun ada lah juga sekarang ni sama cuti dengan sekolah, kan? Kalau masa musim panas lah. Kalau masa hujan lah. Dapatlah giliran kita tu. Itu rahsia Allah bagi bulan Ramadan. Dia tak bagi ikut bulan Masihi. Kalau asyik bulan 9 saja kan? Kalau lah puasa ikut bulan Masihi, bulan 9. Ini kita ni Ramadan ni bulan 9 dalam Islam,
Kan? Kalau asyik bulan 9 bulan Masihi saja, bulan 9 tu macam mana cuaca dia? Tapi yalah sekarang ni kita bab cuaca ni tak menentu Malaysia tu. Kita ingatkan bulan 3 tak banjir. Kan? Siapa yang duduk kat Segamat sana, ada lagi tak balik lagi tu. Ingat dah habis dah banjir, ingat bulan 12, bulan 11 saja banjir. Ini adalah rahsia Allah. Janganlah kita kata hanya itu adalah fenomena alam je. Adalah sebenarnya Allah bagi ada sebab. Ada rahsia yang kita kadang-kadang tak tahu. Okey, itu yang pertama sekali dari segi bulan. Bulan, kenapa Allah wajibkan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan Ramadan itu sendiri maknanya adalah panas terik. Kan? Sekarang ini kena tanya Ustaz Isyamuddin lah, dia tahu cuaca di Mekah. Tahun ini memang sekarang bulan Ramadan cuaca dia memang begitu panas terik sekarang ni, Dan ada juga kadang-kadang musim sejuk. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita pergi pula kepada falsafah, konsep puasa. Kerana puasa ni dia samalah juga dengan ibadah-ibadah yang lain, tuan-tuan sekalian. Dia ada dari segi roh, zahir dan batin. Kalau sembahyang tu kita sedia maklum. Sembahyang tu dari segi zahirnya memanglah kalau ikut rukun 13, ikut syarat peraturan dia, okey, lepas sah. Tapi dari segi batin dia, kalau mengikut kitab Jawi lama, Muniyatul Musalli, sembahyang dia ada hakikat batin. Bukan sekadar jaga rukun-rukun yang 13 tu, tapi kena jaga dia punya roh sembahyang tu, dari segi kekhusyukan. Samalah juga saya pun pernah menerangkan sini dulu. Sembahyang ni dia bergantung kepada khusyuk, ada grade dia berapa. Kan? Kita tengok khusyuk kita ni grade, dapat grade berapa, nilai markah dia. Sama juga dengan puasa. Puasa ni dia ada juga dia punya roh batin dia. Roh batin dia adalah bukannya sekadar menjaga makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Benda lainnya, contohnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja, melakukan persetubuhan siang hari, keluar air mani, gila, sebagainya, pengsan, mabuk. Itu dari segi zahir. Yang kita nak jaganya dari segi batin, perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa, yang mana nanti akan dapat lapar dan dahaga, letih begitu saja. Itu yang kita nak jaga. Sama juga dengan solat, nanti akan dapat letih, tunggang-tunggik, rokok, tidak ada faedah, tidak ada balasan. Okey. Kalau mengikut hadis Nabi, satu hadis Nabi, Bunyal Islam ala khamsin tu, dibina Islam itu atas 5 perkara. Ini hadis Nabi. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, atau solat, sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Itu dalam hadis tu. Yang kelima, puasa. Tengok puasa nombor 5 sekali. Last, akhir sekali Rasulullah letak. Kenapa pula Rasulullah letak puasa yang kelima? Kan? Kenapa dia tak letak nombor 2 lepas, nombor 3 selepas solat? Kan? Ataupun lepas zakat, ataupun lepas tak kira lah, tapi dia letak nombor 5. Rasulullah sabda itu nombor 5. Bila saya kaji-kaji, lihat kenapa Rasulullah letak puasa last sekali. Adakah puasa ini kurang penting berbanding dengan ibadah lain? Lihat kaji, sebenarnya puasa ini dia punya ibadah yang begitu special dan tersendiri berbanding dengan ibadah lain. Dia tak ada perkaitan yang zakat.
dan ada kaitan dengan haji. Apa beza tiga-tiga ni? Tiga-tiga ni ibadah yang memerlukan kebendaan, persiapan material. Betul tak? Sembahyang, kalau nak sembahyang kena ada air untuk berwuduk. Tidak boleh wuduk atau tidak ada air, kena tayamum. Satu benda kena ada. Sembahyang kena pakai menutup aurah, kena ada pakaian. Pakaian pula kena bersih. Sembahyang kalau nak berjemaah kena ada orang ramai, kena ada tempat, dan lebih afdal lagi kena masjid atau surau. Kena ada benda tu kena ada. Itu ibadah solat. Kalau tidak ada benda-benda tu, tak sempurna ibadah solat. Kan? Zakat. Zakat diletak nombor 2 dalam Al-Quran. Kebanyakannya semua dikembarkan dengan solat. Aqimus solah wa atuz zakat. Kebanyakan Al-Quran sebut dua-dua ni. Kenapa zakat dengan solat? Zakat pun dia ada memerlukan benda, jelas semua orang tahu. Kalau tidak ada wang, macam mana nak zakat? Tidak ada harta, tidak ada emas dan perak cukup nisab haulnya, tidak ada ternakan, tidak ada tanam-tanaman, tidak wajib zakat. Maka zakat juga memerlukan benda, barang untuk menunaikan ibadah tersebut, fardu tersebut. Dah nombor 2 dah. Tadi mengucap tadi memang nombor 1, tak fikirlah tu, kita kena mengucap. Kan? Dia tidak bentuk ibadah, itu bentuk pengakuan, ikrar. Kan? Akidah. Okey, kembali pula yang keempat, iaitu haji. Sedia maklumlah. Haji memang perlu duit, perlu kebendaan, perlu wang. Untuk mendapat penjelasan detail tentang pakar rujuk penceramah haji kita, Ustaz Syamuddin, tahun ni berapa kadar perbelanjaan haji. Sebenarnya dah naik, tapi kerajaan bagi lagi subsidi. Masih lagi orang B40 10,000 sa'i untuk keluar duit sendiri. Kan? Ustaz pun tahu ke? Bagi orang yang kali kedua nak pergi haji dah 30, kerajaan tak bagi subsidi. Kan? Kalau nak ikut package yang mewah sampai ada 100 lebih, 200. Paling-paling murah saya tengok malam tu ada 40 berapa, dekat 50,000. Itu pun mungkin jauh kalau ikut package. Tapi sekarang ni kerajaan bagi lagi subsidi untuk yang muassasah biasa ni 10,000 lebih bagi pertama kali. Memerlukan duit, memerlukan kebendaan. Kan? Kalau tak ada duit memang tak wajib haji. Kalau tak sampai giliran pun tak wajib haji. Memerlukan wang. Bukan sekadar nak memerlukan wang untuk perbelanjaan haji, kita juga kena perlukan pakaian untuk ihram, kena keluar duit. Kena pakai ihram, beli pakaian ihram. Itu dari segi ibadah memerlukan benda, memerlukan material, memerlukan barang. Okey, habis itu saya urai itu. Nampak? Last kali puasa. Kan? Puasa tidak memerlukan barang, tidak memerlukan benda, tidak memerlukan wang ringgit. Habis perlu duit banyak dalam puasa tu, pergi bazar Ramadan tu tak perlu wang ringgit. Kan? Itu bukannya puasa tu. Itu masa berbuka. Masa puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari tak perlu keluar 1 sen duit pun. Yelah, memanglah kena beli bazar Ramadan ada duit, keluar duit belanja berbuka tu. Memang itu dah sudah masa kita berbuka. Tidaklah sekeluar wajib sebagaimana solat, zakat, haji ni tadi. Kalau tak ada duit sekalipun boleh saja berbuka dengan air sejuk. Lepas dah wajib, selamat dah puasa kita. Dia tak petikai pula. Kan? Tak boleh tidak, kena makan nasi Arab je berbuka. Kena beli kuih. Ada tak mestinya.
Itu rupanya kelebihan Ramadan ni, dia ibadah yang tersendiri. Sebab itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada firman Allah, kullu amali ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Apa makna hadis tu? Setiap amalan anak Adam atasnya, baginya sendiri, melainkan puasa, kerana ia dilakukan untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Apa maksud hadis ni? Amalan-amalan lain dalam ibadah kita ni, kita lakukan bergantung kepada niat, tujuan dan cara orang itu lakukan sendiri. Kadang-kadang minta maaf cakap, kadang-kadang ibadah lain ni depan-depan orang nak tunjuk alim, tunjuk pandai, tunjuk warak. Kan? Kalau ada acara rasmi, bukan sini ya, contoh ini. Bukan main lagi, dia nak tayang alim dia dekat orang yang besar-besar tu. Tak pernah pergi masjid pun, pergi masjid duduk depan sekali. Dia tengok je, kalau orang besar tu tak berkirlah raja ke YB ke sembahyang sunat, dia pun sembahyanglah sunat juga. Kemarin lagi tertib alim ni sembahyang tu. Lepas tu dia pun duduk elok-elok berzikir sampailah raja, orang besar ke duduk situ. Masa lain tak pernah pun, kadang-kadang masjid pun tak pergi. Ada juga. Habis sembahyang dia kerana apa tu? Nak menunjuk-nunjuk. Ataupun sembahyang segan ke, takut malu ke siapa, baru kahwin segan pak mentua, malu tunjuk alim sikit ya. Ni bakat ni, soal ni apa, menantu aku ni. Indra suka itu, kan? Baguslah menantu aku ni. Tapi suruh jadi imam tak berani. Contoh kan, sembahyang lah. Itu belakang tak tahu lagi tu. Depan mentua boleh kan? Contoh lah. Ni bagi orang yang nawaitu dia sembahyang dia bukan kerana Allah, kan? Hanya kerana manusia. Begitu juga dengan zakat. Mungkin zakat pun nak tayang-tayang ke orang, nak riak-riak buat majlis lagi penyampaian, kan? Kalau tak ada majlis penyampaian tu, kerana dia tokoh korporat, tak boleh. Kena buat acara bagi dia menyampaikan sumbangan zakat ni kepada badan-badan ni. Nak juga, nak tayang-tayang, nak riak-riak juga. Tak tahu dia dapat pahala tidak macam tu. Haji pun gitu juga. Bangga dengan haji, bangga dengan pergi Mekah banyak kali, kan? Title haji sebagai contoh. Jangan tinggal nama saya haji kena ada. Tak boleh. Saya pergi beberapa kali dah Mekah tu. Contoh, kan? Nampak nak tunjuk-tunjuk, kan? Habis kalau yang Ramadan dia ada riak-riak gitu, kan? Dia riak tak riak, dia dengan Allah lah. Dia boleh je nak menipu orang, saya puasa tapi belakang dia tak puasa. Itu dia tanggung sendirilah. Sebab itulah Allah kata fa innahu li. Kerana orang puasa ni, dia kalau puasa kerana Allah lah. Wa ana ajzi bi, akulah yang akan membalasnya. Oleh kerana orang puasa itu lillahi ta'ala, depan orang, belakang orang, dia sendiri, dia lapar, dahaga pun tetap dia jaga puasa kerana Allah semata-mata, maka balasan Allah. Bila Allah dah janji Allah memberikan balasan tu, maknanya balasan tu tidak terkira lah banyak, besar mana. Allah tak beritahu kadar mana. Itulah kelebihan puasa kita ni, tuan-tuan, berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Okey, sebagai penutup, 8.43, 2 minit lagi. Okey, sebagai penutupnya, marilah kita masuk hari yang kedua ni, kita tukar cara hidup di bulan Ramadan ni agak berlainan dengan rutin hari yang biasa. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan sekalian, bagus ya, kadang-kadang orang kita ni, contoh macam katakan orang Melaka ni, saya tengok sebab kita duduk Melaka, kan, sebelum Ramadan sana sini buat majlis kesyukuran jamuan nak sambut Ramadan, jamu orang. Okey, bagus.
bagi sedekah kat orang bagus, jamu orang. Tapi jangan lupa, kita berjamu orang sebelum Ramadan, katalah kita keluar modal 1,000-2,000 untuk nak sambut Ramadan, panggil orang makan. Elok-elok masuk bulan Ramadan, senyap tak bagi sedekah setiap hari. Sedangkan yang dituntut utama untuk bersedekah sebagaimana Rasulullah macam hembusan angin yang bertiup tu, kita jarang buat. Jadi kita tukar. Kalau tak buat jamu awal Ramadan pun, kita jamu dalam Ramadan. Ni pagi-pagi ni katakan nak pula hujung minggu yang makcik-makcik yang tukar masak menu kat keluarga dia ni. Hari ni nak masak apa ni, fikir nak buat apa ni. Ataupun nak beli kat bazar Ramadan kuih apa, makanan apa, lauk apa, bincang, siap bincang, subuh-subuh bincang dengan suami nak makan apa hari ni. Puasa baru seminit 2 baru. Kan? Okey, baguslah, tak apa tu. Bukan saya kata tak boleh. Okey, sekarang ni kita bincang pula abang, ataupun siapa nak panggil darling ke darling ke. Okey, hari ni kita nak bagi sedekah pada siapa? Siapa lagi kita sedekah? Benda kita sedekah, berapa kita nak keluar? Katalah kita keluar sehari RM20 pun, sebulan berapa? Baru berapa kata? 600. Alah, gaji tuan-tuan berapa sikit je tu. Kalau RM10 paling kurang RM10 ke kan? Sebulan 300. Sikit sangat juga, berapa tu kan? Yang penting ada sedekah setiap hari. Jangan berlalu Ramadan kita bersedekah. Saya ingatkan diri saya dan tuan sekalian, bukan sekadar kita sedekah untuk makan minum keluarga, bagus, elok. Suami, ayah bagi makan, beli bazar Ramadan, jangan bazir Ramadan, cukup. Kan? Untuk anak, untuk isteri. Tapi untuk orang luar, dan saya pun selalu dah saya perkatakan, kita duduk kat matrik ni cukup mudah untuk kita tak nak pergi jauh-jauh, bagi saja dekat pelajar-pelajar anak-anak kita. Lagi senang. Cari orang lain, yelah lah bagi kat jiran-jiran kita lagi bagus, elok juga. Tapi kalau nak mudah lagi, pelajar kita ada, macam ada program jawatan kuasa buat ni, siapa nak menyumbang, saya tukang kempen, tak apa. Siapa nak menyumbang untuk anak-anak kita iftar Ramadan, bagi pada jawatan kuasa ni, maka kita dapat uruskan berbuka puasa, bagi mereka makan, pahala makan orang yang puasa tu kan. Okey tuan-tuan dan puan sekalian, itulah saja sedikit tazkirah ringkas yang tak teratur dari saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah. Man shama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas kerana mengharapkan ganjaran Allah, maka Allah akan ampunkan segala dosanya yang terdahulu. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.